Selamat datang semua. Okey, silakan Cikgu Huda. Okey, thank you Cikgu Madi. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anak-anak satu harmoni. Apa khabar semua? Sihat tak hari ni? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey, very good. Okey, so Cikgu nak share screen. Boleh nampak tak screen Cikgu? Boleh. Boleh, okey, Boleh. very good. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua dan juga kita ada Cikgu Madi ya, Cikgu Madi dan juga Cikgu Nadia. Okey, adik-adik semua, adik-adik satu harmoni ni, kan program ni kita gantikan, kelas PJPK kita gantikan dengan program psikososial dan kesejahteraan mental. Kenal tak Cikgu? Cikgu Huda, pernah nampak tak dekat sekolah? Cikgu Nadia pernah nampak tak dekat sekolah? Adik-adik pernah nampak tak? Tak pernah. Ishraf pun kata tak pernah. Tidak. Okey. Jadi adik-adik, sebenarnya Cikgu Huda dan Cikgu Nadia adalah kaunselor pelatih. Cikgu bimbingan dan kaunseling. Tapi kami sesi pagi kan. Adik-adik sesi petang. Jadi kita tak ada kesempatan nak jumpa di sekolah secara fizikal berdepanan, tapi kita ada rezeki hari ni untuk berjumpa secara maya. Cikgu Nadia, cuba say hi. Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Itu dia Cikgu Nadia Okey. Jadi adik-adik, hari ini cikgu harap adik-adik dah bersedia dah nak join program hari ni. Okey, nak luangkan masa selama 1 jam untuk cikgu bantu adik-adik, untuk cikgu bimbing adik-adik ke arah yang lebih positif. Kenapa cikgu cakap ke arah yang lebih positif? Sebab tajuk kita hari ini adalah sedut udara positif, hembuskan kesangsian. Okey, jadi sebelum cikgu mula, cikgu nak adik-adik stay dalam Google Meet kita sehingga ke penghujung program. Okey, sebab nanti di akhir program cikgu akan bagikan link kehadiran dan juga link penilaian untuk adik-adik isi. Okey, borang kehadiran tu supaya cikgu dapat trace siapa yang datang dan untuk kehadiran PJPK. Okey. Okey, Cikgu Nadia ada apa-apa nak cakap ke? Tak ada Cikgu Huda, boleh teruskan. Okey. Jadi adik-adik sila duduk dalam Google Meet kita ni sehingga pukul 10 nanti. Okey, sekiranya ada sebarang soalan ataupun ada nak bagi tahu sesuatu ke, boleh melalui chat ataupun gunakan voice pun lagi bagus. Okey. So hari ni program kita tajuknya adalah sedut udara positif, hembuskan kesangsian. Cikgu tahu lama dah kita ber-PDPR di rumah. Dan cikgu pasti sedikit sebanyak PDPR di rumah ni pastinya akan mempengaruhi kita punya mental, kita punya pemikiran. Sebab apa? Sebab bila di rumah kita tak berjumpa dengan kawan-kawan, kita tak berinteraksi sosial, kita tak berinteraksi dengan kawan-kawan, tak berborak, tak bertegur sapa, tak ketawa-ketawa macam kita jumpa secara fizikal, secara depan-depan di sekolah kan. Jadi mungkin ada yang di rumah, ada yang stres, ada yang orang kata dah penat dah belajar di rumah kan. Okay, jadi hari ni Cikgu Huda dan Cikgu Nadia akan bantu adik-adik untuk kita sedut udara positif. Kenapa hembuskan kesangsian? Kesangsian ni apa? Kesangsian ni adalah satu perkara yang kita tak pasti, yang kita ragu-ragu. So kita tolak tepi perkara yang kita tak pasti. Bila boleh naik sekolah ni, tak sabar nak naik sekolah, itu kita tak pasti bila kan. So kita tolak dulu ke tepi perkara yang kita tak tahu, kita sedut udara positif. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih dalam, saya persilakan Cikgu Nadia untuk teruskan program kita. Okey, terima kasih Cikgu Huda. Okey, hai semua. Lagi sekali hai semua sebab ada yang baru masuk kan. Hai semua, Assalamualaikum. Okey, so daripada tadi awal-awal tadi Cikgu Huda mukadimah, kita selalu dengar Cikgu Huda sebut pemikiran positif, sedut udara positif. So
macam mana kita ni nak tahu apa itu sebenarnya pemikiran positif? Sebab Asyik sebut je kan. So apa sebenarnya pemikiran positif ni? So adik-adik semua, pemikiran positif ni adalah kebolehan kita untuk berfikir dan bertindak secara rasional dalam apa sahaja situasi. Contohnya kalau kita ada cabaran apa-apa, kita hadapi situasi apa-apa, kita ni boleh berfikir dan kita ni boleh bertindak dengan rasional. Kita tak bertindak secara perkataannya, kita tidak bertindak secara membabi buta. Kita boleh bertindak secara rasional. Pemikiran positif ni adalah kemahiran yang kita semua kena kuasai. Bukan adik-adik je, cikgu pun kena, cikgu Huda pun kena. Okey, untuk kita uruskan kita punya mental, untuk kita uruskan kita punya emosi. Supaya apa? Supaya kehidupan kita lebih berjaya. Hidup kita ni rasa lebih best, lebih berjaya. Adik-adik semua penting tahu untuk kita urus emosi kita. Kenapa penting untuk kita urus emosi? Siapa nak tahu? Siapa nak jawab? Kenapa penting kita nak urus emosi? Cuba respon dalam chat. Tak ada jawapan masalah tau. Kita cuba je. Ya, betul tu. Boleh cuba je. Siapa tahu kenapa penting untuk kita urus emosi? Ishraf kata Okey. Emosi ni sebenarnya sangat penting untuk kita urus kerana emosi ini akan memberi kesan kepada kita punya psikologi kita ataupun mental kita. Sebab tak berkeluarga negatif. Ya, okey, terima kasih Hanan sebab mencuba. Okey, emosi ni kita penting untuk urus dia sebab dia akan bagi kesan kepada mental kita ataupun psikologi kita. Bila emosi kita positif, kita akan dapat kawal perasaan kita dapat kawal tindakan kita. Lepas tu kita pun jadi orang yang semangat, kita tak mudah nak putus asa. Hubungan kita dengan orang lain pun baik je. Sebab apa? Emosi kita ni positif kan. Kita rasa best je. Macam tu. Bila kita ni, adik-adik semua, bila kita selalu fikir positif, kita akan rasa lebih gembira, kita akan rasa hati ni lebih tenang, hidup kita pun lebih ceria. Sebab itulah hari ni cikgu pilih tajuk pemikiran positif ni sebab cikgu nak jadikan hidup adik-adik lebih ceria, lebih tenang macam tu. Okey, so setakat ni ada apa-apa soalan tak adik-adik cikgu yang hebat-hebat semua ni? Ada soalan tak? Boleh faham ke apa itu pemikiran positif? Tak ada soalan. Okey. Okey, very good. Baguslah adik-adik ni pagi-pagi cergas. Ni yang cikgu suka ni. Okey, Cikgu Nadia ada apa-apa nak tambah tentang definisi pemikiran positif? Tak ada Cikgu Huda. Okey adik-adik, Cikgu Nadia dah terangkan dah tentang maksud definisi pemikiran positif. Apa itu pemikiran positif kan? Okay, jadi pemikiran ni bila kita cakap tentang pemikiran, dia berkait rapat dengan emosi. Jadi cikgu nak tanyalah pada adik-adik, apa itu emosi? Mana satu jawapannya ni? Emosi ialah, cuba respon dekat chat, tak pun buka je voice. Emosi ialah sesuatu perasaan atau jiwa yang kuat terbit daripada diri seorang. Okey, very good Hanan. Siapa ni yang jawab ni? Syahmi. Okey, Syahmi pun jawab B. Okey, very good jawapan adik-adik, memang betul. Emosi ialah sesuatu perasaan atau jiwa yang kuat terbit daripada diri seseorang. Jadi dalam dunia ni kita ada banyak emosi adik-adik. Dalam dunia ni orang siapa yang jawab C? Okey, jadi semua orang dalam dunia ni ada emosi tau. Jadi cikgu nak tanya, apa contoh emosi yang ada dalam dunia ni? Cuba cakap kat cikgu. Emosi apa contohnya? Siapa nak cuba? Okey, Hanan kata gembira. Sedih. Very good. Okey, gembira, sedih, marah. Apa lagi? Ada tak lagi emosi lain? Kecewa. Kecewa. Okey, bosan. Lagi apa lagi? Pandailah adik-adik. Very good. Malu. Emosi Risau. malu. Emosi malu. Mungkin tu lebih kepada sikap. Okey? Malas.
Okay, thank you so much adik-adik. Terima kasih sebab berani menjawab, mencuba nak menjawab kan. Okay, itu adalah contoh-contoh emosi. Kita gembira, kita sedih, kita cemburu, kita marah kan, kita kecewa, itu adalah emosi. Okay, jadi adik-adik cikgu nak tanya, siapa yang tengah stres sekarang? Ada tak yang tengah stres? Adik-adik cikgu ni, satu harmoni ni. Ada tak yang tengah stres, yang tengah rasa masalah itu satu tekanan, satu bebanan? Okey, Hanan kata a bit, Fatul kata tak ada. Okey, very good. Cikgu rasa ada dalam kalangan adik-adik yang tengah stres kan sekarang. Okey, jadi cikgu nak share pada adik-adik ciri-ciri membina sikap positif ataupun langkah-langkah membina sikap positif. Jadi apabila kita nak buat perubahan ni adik-adik, memang tak mudah kita nak berubah daripada seseorang yang mungkin ada orang kata kekurangan ataupun sikap yang kurang baik, nak berubah kepada yang lebih baik, nak ubah pemikiran negatif kepada pemikiran yang positif memang tak mudah. Tapi kita kena lakukan. Siapa yang kena lakukan? Diri kita sendiri, kita yang kena bermula, diri kita sendiri yang kena mula untuk berubah. Okey, jadi kat sini cikgu nak share dengan adik-adik beberapa langkah untuk kita bina sikap positif. Yang pertama, ubah perspektif. Siapa tahu maksud perspektif? Siapa tahu maksud perspektif? Pernah dengar tak perkataan perspektif? Okey, mungkin perkataan perspektif ni baru kepada adik-adik. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang pernah dengar tapi tak tahu maksud dan sebagainya. Okey, jadi pernah. Okey, very good. Very good Syami. Okey, jadi perspektif ni adalah pandangan kita terhadap sesuatu. Okey, pemikiran kita terhadap sesuatu. Jadi kita kena ubah perspektif tersebut daripada perspektif negatif kepada perspektif yang positif. Contohnya, kita melihat sesuatu masalah ataupun sesuatu ujian tu sebagai satu perkara yang negatif. Okey, kita kena ubah perkara tersebut. Kita kena ubah daripada minda kita, daripada pemikiran kita bahawa mungkin ujian tersebut nak bagi saya jadi seorang yang lebih baik. Contohnya kan. Okey, jadi tengok poin yang kedua, dia kata tanya kepada diri sendiri. Kita tanya pada diri kita sendiri. Apa hikmah di sebalik ujian ni sebenarnya? Ya Allah, apalah maksud ujian yang kau bagi pada aku ni ya Allah? Kita kena tanya pada diri sendiri. Adakah bila kita gagal, apabila kita menghadapi ujian dan kita gagal, adakah setakat tu je usaha kita? Adakah kita nak berserah je? Adakah kita nak putus asa? Okeylah, setakat ni je lah usaha aku, mungkin tak ada rezeki. Takkan kita mesti nak capai sesuatu yang lebih baik. Jadi kita ubah perspektif negatif daripada negatif tu kepada yang positif. Kita jangan cakap nak buat macam mana, aku ni lemah, aku ni tak pandai. Jangan cakap macam tu. Dah memang nasib aku macam ni, terima je lah, reda je lah. Jangan cakap macam tu. Kita kena ubah pandangan negatif tu kepada positif. Kita tanya pada diri sendiri, setakat ni je ke yang aku mampu nak ubah nasib hidup aku ni? Contohnya macam tu. Okay, jadi macam mana kita nak ubah perspektif ni? Kita kena latih diri kita ataupun minda menjadi seorang yang positif. Okey. Jadi setakat ni adik-adik ada apa-apa soalan? Faham tak apa yang cikgu terangkan tentang ubah perspektif? Faham cikgu. Faham. Okay, very good. Okay, jadi cikgu rasa boleh move on to next point, iaitu kita kena fokus kepada apa yang kita mahukan. Dia kata kat sini, jadikan cabaran sebagai penguat semangat. Adik-adik tahu tak? Dalam dunia ni, kita semua ada goals kan? Ada matlamat, ada impian, ada pencapaian yang kita nak capai. Tapi kebanyakan orang dalam dunia ni, dia gagal nak capai matlamat dia tu sebab dia fokus kepada apa yang dia tak nak. Dia bukan fokus pada apa yang dia nak. Contohnya dia cakap macam ni. Saya tak nak jadi sedih hari ni. Saya tak nak hidup susah satu hari nanti.
Jadi daripada kita cakap saya tak nak, kita cakaplah saya nak jadi gembira. Mulai hari ini saya nak jadi rajin. Mulai hari ini saya akan sembahyang 5 waktu. Mulai hari ini saya akan ikut cakap ibu dan ayah. Kenapa kebanyakan orang ni gagal nak capai matlamat dia? Sebab dia fokus kepada apa yang dia tak nak. Bila kita fokus kepada apa yang kita tak nak, dia akan mengganggu pemikiran kita menjadi lebih negatif. Seterusnya perlakuan kita, tingkah laku kita, tindakan kita pun akan jadi lebih negatif. Okey. Jadi kita kenalah fokus kepada apa yang kita nak. Kita nak jadi kaya, kita nak jadi pandai, kita nak keputusan cemerlang, kita nak jadi gembira. Jadi bila kita cakap kita nak, pemikiran kita pun akan lebih positif. Seterusnya bila pemikiran positif, bila otak kita positif, seterusnya ia akan mempengaruhi tindakan kita untuk bertindak dengan lebih positif untuk kita capai apa yang kita nak. Jadi pokok pangkalnya adalah di sini. Okey, pemikiran positif. Okey, jadi adik-adik faham tak apa yang cikgu terangkan ni? Faham? Ada yang tengah sarapan ke? Ada yang tengah makan roti canai ke, goreng pisang ke? Okey, tak apa. Kalau ada yang tengah makan ke kan, tengah minum-minum air ke, tak apa, dipersilakan, cikgu tak marah pun Okey. So, kita move on to next point. Okey. Terima kasih Cikgu Huda. Okey, so adik-adik semua, Cikgu Huda dah kongsi dah bagaimana kita nak membina sikap yang positif. Yang pertama tadi Cikgu Huda kata kita kena ubah pandangan kita, ubah perspektif kita daripada negatif kepada positif. Lepas tu Cikgu Huda kata kita kena fokus pada apa yang kita nak. Okey, so Cikgu akan teruskan dengan poin yang nombor 3. Okey, yang ketiga adalah bagaimana kita nak bina sikap yang positif. Kita selalulah bersama-sama dengan orang yang optimis. Orang optimis ni orang apa? Optimis ni adalah orang yang selalu menaruh optimis ni adalah orang yang selalu menaruh harapan baik terhadap sesuatu. Minta maaf cikgu dah tersasul dah. Okey. Optimis ni adalah orang yang dia selalu sangka baik, dia selalu ada harapan yang baik. Dia tahu sesuatu yang baik akan berlaku pada diri dia. Kenapa penting untuk kita bergaul dengan persekitaran yang positif? Sebab apa? Sebab apa kita kena bergaul dengan orang yang positif-positif ni, orang yang selalu fikir-fikir yang baik-baik ni. Kenapa? Sebab apa? Sebab kita nak dapat positive vibes tu, kita nak dapat aura positif tu, kita nak dapat. Kenapa? Kenapa penting kita nak dapat positive vibes? Sebab bila kita dapat positive vibes, dia akan menentukan keadaan kita sehingga ke penghujung hari kita nanti. Contohnya kalau kita bangun pagi ni kita rasa macam bestnya rasa positif je, dapat rasa positive vibes tu. Kita ada kawan-kawan yang okey jomlah masuk program sama-sama, jomlah join dan sebagainya, maka kita dapat aura positif tu daripada kawan-kawan kita tadi. Kalau kita bangun pagi ni kita dah positif, bangun tidur, mak kejut bangun tidur pagi tadi kan. Kita rasa gembira, rasa happy nak join program pada hari ini, maka sehingga ke penghujung hari nanti insya-Allah kita akan menjadi seorang yang positif. Bayangkan kalau kita bangun-bangun tadi kita dah marah-marah, kita dah rasa malasnya nak masuk kelas, malasnya nak masuk program, maka sehingga ke penghujung hari kita nanti kita akan jadi apa? Negatif je, lemau je, rasa mengantuk je nak masuk kelas, rasa mengantuk je nak masuk program. Sebab tu penting tau untuk pagi-pagi ni kita dah dapat aura positif. Sebab apa? Dia yang akan menentukan keadaan kita sampailah kita nak tidur nanti, sampai ke penghujung hari kita nanti. Bila aura kita ni positif, automatik kita punya minda, kita punya pemikiran pun akan jadi positif. Faham tak? Bila kita ada aura positif, automatik kita punya minda, kita punya pemikiran pun akan jadi lebih positif. Bila kita ni jadi orang yang lebih positif, dia akan bagi tindakan yang baik. Contohnya kalau bangun pagi tadi dah happy-happy, dah senyum-senyum, bangun pagi, solat subuh, lepas tu kita breakfast dan sebagainya, maka sampailah di saat ini tengok kita boleh berjaya masuk program hari ini. Bayangkan kalau pagi tadi bangun dah lambat, mandi tak sempat, breakfast pun tak sempat, maka kita akan jadi lebih negatif, malasnya nak join program, malasnya nak dengar cikgu cakap panjang-panjang macam ni. Okay.
So adik-adik sangat penting ya untuk kita dapat aura yang positif supaya nanti tindakan kita pun jadi positif. Result kita pun akan jadi positif dan sebagainya. Okey. So Cikgu itu Nadia adalah okey. apa dia? Okay, cikgu dah teruskan. Okey. Okey. Okey, jadi adik-adik kalau kita nak jadi positif daripada pagi ni adik-adik, apa yang kita kena buat? Daripada malam tadi, daripada kita nak tidur malam tadi, kita kena reset. Kita kena betulkan minda kita. Okey, esok pagi saya bangun tidur, saya nak join kelas PDPR. Saya nak fokus dalam kelas PDPR. Esok pagi bila saya bangun tidur, saya nak jadi orang yang bersemangat. Saya nak join program hari ni. Jadi bila malam tu kita dah reset minda kita, jadi bangun pagi pun kita akan gembira, kita akan semangat, kita akan berkobar-kobar, tak sabar nak join PDPR. Okey, jadi pagi yang kita nak happy tu, malam tu malam sebelum tidur kita dah kena reset dah minda kita. Okey. Betul tu Cikgu Huda. Okey, so adik-adik semua Cikgu Huda kata kalau kita nak pagi-pagi ni bangun kita positif, malam sebelum tidur tu kena reset balik kita punya minda. Siap-siap dalam minda kita apa yang kita nak buat hari ni supaya bila kita bangun pagi ni lebih teratur, kita pun lebih positif dan sebagainya. Okey, so kita tengok pula kepada poin yang keempat, bagaimana kita nak membina sikap yang positif. Okey, poin yang keempat adalah kita berhentilah membuat perbandingan dengan orang lain. Kita selalu dengar kan yang orang selalu cakap, stop comparing yourself with others. Kita selalu dengar pernyataan tu. Sebenarnya apa maksud dia? Maksud dia adalah kita ni berhenti buat perbandingan dengan orang lain. Macam mana kita nak berhenti buat perbandingan? Kita belajarlah bersyukur. Bila kita bersyukur, kan kita akan stop buat perbandingan. Bila kita bersyukur dengan apa yang kita ada, kita akan berhenti buat perbandingan hidup kita dengan orang lain. Contohnya apa? Kenapa kita kena belajar bersyukur? Bersyukur ni sebenarnya bukan atas perkara-perkara besar sahaja. Perkara-perkara kecil pun kita kena bersyukur. Contohnya apa? Contohnya pagi ni kan adik-adik boleh bangun daripada katil, boleh hirup udara yang segar, lepas tu bangun pula badan sihat, boleh masuk PDPR, boleh masuk program. Itu pun dah kira satu nikmat yang Tuhan ataupun Allah bagi pada kita. So kita ni kena belajar bersyukur dekat situ. Lagi apa lagi yang kita kena syukuri? Nikmat apa lagi yang kita kena syukuri untuk kita stop buat perbandingan hidup kita dengan orang lain? Siapa nak jawab? Apa lagi yang kita boleh syukuri di dunia ni? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Kalau nak jawab, boleh buka mic, boleh tulis juga dekat ruangan chat. Okay. Apa lagi nikmat yang kita kena syukuri? Rezeki Hanan kata rezeki. Betul lah, pagi ni kita boleh bangun, kita boleh dapat makanan yang sihat, dapat makan sedap-sedap. Lepas tu kita bangun pun kita rasa sihat, tubuh badan kita, itu pun semua rezeki yang Allah bagi. Ada orang pagi ni tak sempat pun nak breakfast, tak ada pun makanan nak breakfast, tapi kita dapat. So itu adalah nikmat-nikmat yang kita kena syukuri. Sekecil-kecil perkara bila kita bersyukur, maka kita akan rasa lebih positif. Kita berhenti buat perbandingan kehidupan kita dengan orang lain. Lagi apa lagi? Contohnya semalam, boleh tidur dengan nyenyak. Ada orang tidur tak nyenyak pun. Ada orang tidur tak selesa pun. Kita ni ada katil best-best, ada bilik best-best, tidur dan sebagainya. Maka kita bersyukurlah. Lagi kita ada ibu bapa, kita ada kawan yang baik yang ajak masuk program hari ni. Itu semua nikmat-nikmat yang kita kena syukuri sebab bukan semua orang dapat nikmat tu. Okey, so adik-adik semua, kita boleh tahu sebenarnya buat perbandingan, tapi kita buatlah perbandingan daripada sudut yang positif. Macam mana buat perbandingan sudut yang positif ni? Contohnya markah exam kawan kita lebih tinggi daripada kita. So kita jadikan itu sebagai pembakar semangat. Untuk kita lebih berjaya. Kita tengok, okey, tingginya result matematik dia, bestnya dia dapat A, saya dapat B. Okey, so kita jadikan itu sebagai pembakar semangat untuk kita lebih berjaya. Kita bukan nak jadi putus asa, bukan kita nak rasa diri kita tak pandai, tak nak belajar sebab markah kawan lebih tinggi, tapi kita jadikan itu sebagai
bakar semangat supaya kita ni lebih berjaya. Bukan tak boleh buat perbandingan, boleh, tapi pandanglah daripada sudut yang positif macam Cikgu Huda kata tadi. Okey. So adik-adik setakat ni boleh faham tak macam mana kita nak bina sikap positif ni? Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Okey, Hanan kata apa? Faham. Okey, thank you so much Hanan. Okey, yang lain-lain ada soalan tak? Boleh faham ke? Senyap je. Ada tak soalan? Ada tak? Okey, bagaimana tak ke? Okey. Okey, semua faham. Very good. Okey, jadi cikgu dah terangkan langkah kita nak bina sikap positif. Seterusnya adalah kita akan tengok satu quote ni, satu pernyataan dikata kat sini. Okey, siapa nak baca? Siapa nak bacakan untuk cikgu? Saya. Okey Hanan, very good. I focus on what I can control and let go of what I cannot. Someone famous. Okay, very good. Thank you so much Hanan. Okay, dia kata kat sini, I focus on what I can control and let go of what I cannot. Jadi kat sini maksud dia, kita fokus kepada perkara yang kita boleh kawal. Perkara depan mata kita yang sekarang ni, apa yang kita hadapi sekarang, kita fokus kepada perkara yang kita boleh kawal. Dan kita lepaskan, kita tolak ke tepi perkara yang kita tak boleh kawal. Contohnya apa yang kita boleh kawal dalam dunia ni, ataupun mungkin daripada perspektif diri adik-adik sekarang ni, apa yang adik-adik boleh kawal? Contohnya masa, kan? Masa PDPR, kita boleh rancang. Kita dah tahu dah jadual kita ni, contoh pukul 9 hingga pukul 1 adalah PDPR. Jadi pukul 9 hingga pukul 1 itu adalah waktu untuk kita belajar PDPR. Dan itu adalah perkara yang kita boleh kontrol. Perkara yang kita tak boleh kontrol contohnya apa? Contohnya kita tak boleh kawal apa yang orang sekeliling cakap, kita tak boleh nak kawal perspektif orang terhadap diri kita, kita tak boleh nak berhentikan orang fikir negatif tentang diri kita. Kita tak boleh kawal masa lalu. Kan, kita tak boleh nak kawal masa lalu, kita tak boleh nak kawal kesalahan ataupun kesilapan yang kita dah buat pada waktu yang lepas. Jadi apa yang kita boleh buat adalah belajar daripada kesilapan tersebut dan fokus kepada apa yang ada depan mata kita sekarang. Kalau kita duk fokus pada benda yang kita tak boleh nak kawal, pada benda yang kita tak ada kemampuan nak kawal, jadi benda yang sebenarnya kita boleh capai, benda yang kita boleh kawal tu akan terlepas. Jadi kat situ dah membazir masa, kejayaan pun tak boleh nak dicapai. Okey. Jadi itu adalah salah satu cara juga untuk kita menjadi seorang yang positif, adalah dengan adalah dengan fokus kepada perkara yang kita boleh kawal. Okey. Okey, next. Kita akan tengok kepada cara orang positif bercakap. Okey. Tadi kita dah tengok definisi maksud pemikiran positif. Lepas tu kita dah belajar sama-sama langkah nak jadi orang positif. So sekarang kita tengok cara orang positif bercakap. Orang positif bercakap kita boleh nampak daripada apa yang dia cakap, apa yang dia keluarkan dari mulut dia. Okey. Jadi yang pertama adalah gunakan perkataan saya. Kenapa orang positif ni dia kalau bercakap dia gunakan perkataan saya? Sebab bila dia guna perkataan saya, dia akan rasa lebih yakin. Okay, dia akan rasa lebih hebat. Dia akan fokus kepada diri dia sebab dia menggunakan perkataan saya. Contohnya cikgu cakap, saya hebat, saya cantik. Bila cikgu cakap saya cantik, saya hebat, cikgu yakinlah yang cikgu ni memang hebat, cikgu ni memang cantik. Kan? Okay. Jadi bila kita guna perkataan saya, kita akan lebih fokus kepada diri kita. Itu adalah cara orang positif bercakap. Dia akan cakap, I am the best. Okay. I am good. Okay. Dia akan guna perkataan saya. Selain saya, dia boleh guna perkataan I. Ataupun kata ganti nama diri. Pertama, aku. Ataupun boleh guna nama. Huda hebat contohnya.
Okay, jadi itu adalah cara orang positif bercakap. Macam adik-adik cikgu dalam grup dalam Google Meet ni kan satu harmoni, semua hebat, semuanya kacak, semuanya cantik, semuanya bagus, cerdas. Sebab dapat join PDPR, dapat join program kita pagi ini. Okay. So move on to next point. Okey, adik-adik semua masih okey lagi ke ni? Masih bersama-sama dengan cikgu lagi tak? Dah setengah jam dah ni, masih ada lagi kat sini? Ya, cikgu. Okey. Ada lagi, okey. Syahmi pun kata ada, Hana pun kata ada, good job. Ishraf pun cakap ada, Azwa pun sama. Okey, good job semua adik-adik satu harmoni. Okey, so disebabkan semua orang masih lagi ada kat sini, cikgu akan teruskan kepada poin yang kedua. Bagaimana cara orang positif ini bercakap? Okey. Yang kedua adalah penegasan ayat dinyatakan dalam bentuk yang positif. Okey, kenapa kita ni kalau kita bercakap, kita kena nyatakan dalam bentuk yang positif? Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa? Supaya apa? Kalau kita ni bercakap, kita terus nyatakan dalam bentuk yang positif. Supaya apa? Supaya kita dapat aura yang positif tu. Contohnya apa? Apa contohnya yang kita boleh katakan kat sini? Contohnya kita gunakan perkataan yang lebih positif. Kita tak payahlah guna perkataan apa, elakkanlah menggunakan perkataan yang negatif seperti perkataan tidak, perkataan jangan. Sebab perkataan tidak dengan jangan tu pun menunjukkan negatif. Dah rasa negatif dah, tidak, jangan dan sebagainya. Kan? So kita gunakanlah perkataan-perkataan yang lebih positif. Contohnya macam mana? Contohnya macam ni. Cuba tengok contoh yang cikgu bagi dekat slide tu. Dia kata, saya tidak lagi susah untuk bangun tidur. Tukarkan kepada saya mudah untuk bangun tidur. Nampak tak lebih positif kan bila kita kata saya senanglah bangun tidur daripada kita cakap saya tak susah nak bangun tidur. Betul tak? So dia nampak lebih positif. So lepas ni adik-adik semua, kalau kita ni nak jadi orang yang positif, kita cakaplah dengan cara orang positif ini bercakap. Kita tukar kita punya ayat tu dalam bentuk yang lebih positif. Nyatakan ayat kita tu dalam bentuk yang lebih positif. Elakkanlah kita guna perkataan-perkataan yang negatif seperti perkataan tidak, perkataan jangan, kan? Ya, bila kita tukar ayat kita tu dalam bentuk yang positif, kita pun dengar macam positif je. Orang yang sekeliling kita dengar pun rasa best je. Rasa macam bagusnya, positifnya ada dengan dia ni. Okay. So adik-adik semua, cara orang positif ni bercakap, bercakaplah menggunakan perkataan yang lebih positif. Nyatakanlah ayat semua dalam yang lebih positif. Okey, seteruskan Cikgu Huda. Boleh faham tak? Boleh faham tak anak cikgu ni? Boleh. Boleh, okey. Boleh, okey. Thank you. Okey. Ramainya yang faham. Bagusnya anak-anak satu harmoni ni. Okey. Okey, jadi kita dah tengok dah dua cara orang positif bercakap. Gunakan perkataan saya, menggunakan ayat dalam bentuk positif. Jadi cara yang ketiga yang cikgu nak kongsikan adalah, tengok dia kata fokus kepada here and now. Ingat tak quote yang cikgu cakap tadi? Dia fokus kepada apa yang dia boleh kawal. Perkara yang ada depan mata, here, di sini, and now, sekarang. Dia fokus macam adik-adik sekarang dalam Google Meet. So sekarang depan mata adik-adik adalah skrin cikgu. Adik-adik berada dalam program kita hari ni. Cikgu pula sedang memberi ilmu, sedang menyampaikan ilmu kepada adik-adik. Jadi sekarang kita fokus. Kita fokus kepada waktu sekarang. Contoh apa perkara yang kita tak boleh maksudnya perkara yang kita tak boleh ubah. Perkara yang kita tak boleh ubah, apa dia? Perkara yang kita tak perlu fokus. Jawab. Siapa nak jawab Cikgu dah tanya? Perkara apa yang kita tak boleh ubah? Okey, fikir dulu. Hanan fikir dulu. Okey, kenapa cikgu cakap fokus kepada here and now? Sebab kita boleh kontrol perkara tersebut. Kita boleh ubah perkara tersebut. Tapi perkara yang kita tak boleh ubah adalah, okay, very good Syahmi, perkara yang dah berlaku masa lalu kita. Kita nak fokus tak pada perkara-perkara yang dah berlaku, perkara yang dah lepas, perkara yang kita tak boleh kawal pun. Kita nak tak fokus kepada perkara tersebut.
Kita tak boleh ubah dah benda tu. So kenapa kita nak fokus kepada perkara tersebut, perkara yang kita tak boleh kawal, perkara yang kita tak boleh ubah, perkara-perkara lepas. Okey, macam cikgu cakap tadi, kesilapan yang lepas kita boleh jadikan sebagai pengajaran hari ini. Okey. So, poin yang cikgu letak kat sini adalah, tengok ayat yang pertama ni. Saya akan belajar bersungguh-sungguh selepas sekolah dibuka. Okey, dia kata kat sini, saya akan belajar bersungguh-sungguh selepas sekolah dibuka. Kenapa nak tunggu sekolah buka baru kita nak belajar bersungguh-sungguh, baru kita nak fokus, kan? Okey, so kita tukarlah ayat tersebut kepada saya akan belajar bersungguh-sungguh mulai sekarang. Mulai hari ni juga, okey, kita akan belajar bersungguh-sungguh dalam kelas PDPR. Okey adik-adik, cikgu saja nak share dengan adik-adik keadaan kita PDPR di rumah dan di sekolah semestinya lah berbeza suasananya, kan. Kalau di sekolah kita tak boleh makan dalam kelas sambil belajar, kan. Tak boleh nak makan mi goreng ke nasi lemak setengah dalam kelas, kan. Tapi bila di rumah kita sambil belajar, kita boleh sambil snacking. Mungkin makan buah ke, kan, minum air ke dan sebagainya. Jadi kita ambil peluang untuk belajar di rumah ini yang mungkin lebih selesa daripada belajar di sekolah, untuk kita keep fokus, untuk kita kekalkan motivasi kita, fokus kita kepada PDPR. Okay, jadi kita kena fokus kepada here and now. Apa yang ada depan mata kita sekarang, apa nikmat yang kita dapat sekarang, syukurkan apa yang Tuhan dah bagi pada kita sekarang. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak adik-adik? Faham tak? Ada tak apa-apa nak tanya? Sebelum kita tamatkan program kita hari ni. Tapi belum tamat lagi tau. Ada lagi satu statement yang cikgu nak sharekan pada adik-adik. Okey, semua. Okey, Azwa kata tak ada. Hanan pun cakap faham. Okey, bagus semua. Okey, so cikgu akan teruskan dengan lagi satu quote lagi. Tadi cikgu Huda dah kongsi satu. So cikgu nak kongsi lagi satu. Okey, so dia kata dekat sini, I am going to make a very beautiful life for myself no matter what it takes. Maksudnya apa ni? Maksudnya dia kata saya akan jadikan kehidupan saya ni kehidupan yang indah, kehidupan yang cantik untuk diri saya. Walau apa pun cabarannya, walau apa pun dugaannya, walau apa sahaja risikonya, saya akan menjadikan kehidupan saya ini kehidupan yang lebih cantik untuk diri saya sendiri. Kenapa cikgu kongsi ini semua dengan adik-adik semua? Sebab cikgu nak ajak adik-adik cikgu semua pada hari ini, ingatlah walau apa pun cabaran yang kita hadapi sekarang, waktu-waktu yang kronik, waktu-waktu pandemik sekarang ni, walau apa sahaja yang berlaku, buatlah sesuatu yang boleh jadikan hidup adik-adik semua lebih bermakna. Buatlah sesuatu supaya kehidupan kita ni cantik, kehidupan kita ni best. Supaya apa? Supaya hari-hari ni kita ada semangat nak bangun. Kan, kalau kita ni, hidup kita ni kita rasa macam tak bestnya, bosannya dan sebagainya, maka pagi-pagi hari-hari pun kita nak bangun daripada katil pun susah, betul tak kan? Kalau kita ni asyik tak bestnya hidup aku ni, bestnya hidup dia ni contohnya. So kita nak bangun daripada katil pun kita rasa tak semangat. So adik-adik semua, untuk kita jadi seorang yang positif, kan, buatlah kehidupan adik-adik semua, corakkanlah, cantikkanlah kehidupan adik-adik semua, supaya setiap pagi ni kita ada semangat nak bangun daripada katil. Kita nak jalani kehidupan kita. Kita nak jalani rutin-rutin harian kita sebagai seorang pelajar. Kenapa kalau kita ni asyik nak fikir negatif sahaja, maka nanti kita pun akan jadi lemau, jadi tak semangat, rasa hidup kita tak best. Okay, so cikgu nak kongsi lagi satu. Siapa pernah join, siapa hari tu dia join program Motivational Boosters, Journey to Success tu. Ingat tak penceramah tu cakap apa? Dia kata, so what kalau kita anak orang susah? So what kalau kita kena kongsi handphone? So what kalau saya ni tak cantik macam orang lain? Ingat tak? Ingat tak apa yang dia kongsikan kepada kita? Okay. So kalau ni kita ni hadapi cabaran, Ishraf kata ingat, Azwa pun kata ingat, bagusnya anak-anak satu harmoni ni. Semua ramai kata ingat. Okay. So dia kata, so what kalau kita anak orang susah, kalau kita kena kongsi handphone. So adik-adik semua pandanglah itu daripada sudut pandangan yang positif. Tak apalah.
kalau saya kena kongsi handphone, nanti bila kita dapat semula handphone, aku belajarlah balik. Aku ulang kajilah semula, aku buatlah latihan yang cikgu bagi, tak ada masalah pun. So bila kita pandang kehidupan kita ini daripada sudut pandangan yang positif, kita selalu cantikkan kita punya hidup kita, maka nanti kita pun akan jadi orang yang lebih berjaya, orang yang lebih positif. Tak apalah kalau saya kena kongsi handphone, apa masalah dia? Tak apalah, nanti bila saya dapat handphone, saya kontak semula cikgu, saya buat latihan yang cikgu bagi. Okay, adik-adik semua, so untuk kita ni ada kehidupan yang best, kita kena latih diri kita, latih minda kita untuk ada pemikiran yang positif supaya nanti kehidupan kita pun rasa lebih seronok, lebih best, cantik sahaja. Pandang cabaran tu sebagai satu benda yang baik, satu benda yang positif untuk kita lebih berjaya. Okey adik-adik semua, boleh faham tak apa yang cikgu kongsikan ni? Boleh. Cikgu Huda ada apa nak tambah tak? Boleh, Azwa kata boleh. Dapat sesuatu tak daripada program kita hari ni? Okey adik-adik, sebenarnya kita dah di penghujung program. Okey, so cikgu harap dengan perkongsian hari ni, perkongsian tentang pemikiran positif ni, adik-adik dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian. Dalam hidup kita ni kita kena aim to be happy. Okey, latih di sini, latih pemikiran kita untuk kita capai apa yang kita nak, untuk kita jadi happy, gembira, untuk sentiasa positif dalam kehidupan. Sebab cikgu percaya walaupun umur adik-adik baru 13 tahun, walaupun adik-adik baru nak melonjak dewasa, tapi cikgu faham mesti ada antara adik-adik yang sudah pun berdepan ataupun menjalani menjalani ujian kehidupan yang susah, yang perit. Cikgu percaya mesti ada antara adik-adik yang dah pun menjalani ujian tersebut kan. Jadi cikgu harap dengan perkongsian hari ini, perkongsian menjadi seorang yang positif ni dapat membantu adik-adik untuk mendepani cabaran pada masa akan datang. Tak kisahlah cabaran daripada aspek akademik ke, ataupun cabaran kehidupan ke, masalah keluarga ke, masalah hubungan dengan kawan-kawan ke dan sebagainya. So cikgu harap perkongsian hari ini dapat membantu adik-adik. Okay, so now cikgu nak nak bagi link kehadiran pada adik-adik untuk adik-adik isi, sebagai record kehadiran kelas PJ juga. So ni link kehadiran. Dan lagi satu kita ada borang penilaian. Cikgu nak adik-adik isi dua-dua link ni, dua-dua Google Form ni. Okey adik-adik semua. Okey. So sementara adik-adik semua mengisi link kehadiran dan juga link penilaian. Okey. Kalau dah isi boleh respon dekat ruangan chat sebab cikgu nak kongsi kita ada buat satu pertandingan tau. Okey. Kita ada buat satu pertandingan. Boleh isi dulu. Nanti cikgu nak kongsi tentang pertandingan yang UBK dengan panitia PGPK anjurkan. Boleh isi dulu. Okey. Cikgu Madiha kata kalau kita nak berkongsi kita boleh kontak guru kaunseling. Betul adik-adik, kalau adik-adik ada sebarang masalah ataupun perkara yang nak dikongsikan kepada sesiapa, bolehlah cari guru kaunseling. Kami boleh bantu adik-adik untuk uruskan perkara tersebut, masalah tersebut. Okey. Okey, so adik-adik cikgu, sementara semua mengisi link kehadiran dan juga link penilaian, cikgu nak kongsi dengan adik-adik semua tentang satu pertandingan yang UBK dan juga panitia PGPK anjurkan. Pertandingan apa tu? Okey, kita ada buat satu pertandingan poster digital minda sihat. Poster digital ni macam mana pula? Okey, poster digital ni adalah poster yang kita buat menggunakan aplikasi-aplikasi online yang ada sekarang ni. Contohnya apa yang famous? Contohnya Canva, contohnya apa lagi? Poster My Wall. So adik-adik semua boleh buat poster digital ni menggunakan aplikasi-aplikasi buat poster yang ada dekat dalam internet kita ni yang free sahaja. Okey. So siapa yang boleh join? Okey. Semua orang, semua pelajar SMK Bandar Baru Bangi boleh join program kita. Okey, minta maaf, boleh join kita punya pertandingan. Semua boleh ambil serta, semua boleh join. Okey.
Cikgu kalau email tu nak isi. Okey, tak kisah mana-mana pun boleh Hanan. Okey, tak kisah mana-mana pun boleh. MOE boleh, personal pun boleh. Okey, so kita akan, kita teruskan dengan syarat pertandingan. Yang kedua, okey, pertandingan ini bermula daripada 8 September sehingga 22 Oktober. Okey, so adik-adik ada masa lebih kurang sebulan lagi untuk siapkan poster ini. Okey, poster ini hendaklah dihantar selewat-lewatnya 22 Oktober sebelum jam 6 petang. Okey, 5 poster terbaik daripada pelajar sesi pagi dan 5 poster terbaik daripada pelajar sesi petang akan dipilih sebagai pemenang. Hadiah dia macam mana pula cikgu? Hadiah dia best tau. Hadiah dia berupa wang tunai yang sangat lumayan. Siapa-siapa yang join, dia berpeluang untuk memenangi wang tunai yang sangat lumayan. Okey, so poster ni kena cakap pasal apa cikgu? Poster ni kita mestilah bercakap tentang kesejahteraan mental kita. Kesejahteraan mental, tak kisahlah awak nak cakap pasal pemikiran positif ke, nak cakap pasal kemurungan ke, nak cakap pasal anxiety ke, tak kisah asalkan masih lagi tentang kesejahteraan mental kita. Ikutlah kreativiti anak-anak semua. Okey, so kita tengok pula yang saya. Cikgu Nadia ada soalan. Cikgu, poster tu boleh buat kat PowerPoint ke? Jawapannya boleh adik-adik. Okey, jawapannya boleh, tak kisah. Kalau siapa-siapa yang pandai guna PowerPoint untuk buat poster pun boleh, tak ada masalah. Asalkan dia masih lagi berbentuk poster. Boleh guna bahasa Inggeris ke? Boleh, tak ada masalah. Siapa nak guna bahasa Inggeris pun boleh. Lagi bagus, bijak pandai nak guna bahasa Inggeris. Okey, so adik-adik semua, poster ni mestilah disediakan dengan hasil karya adik-adik sendiri. Orang kata asli, janganlah ambil daripada Google, janganlah ambil daripada gambar-gambar cantik-cantik kat Pinterest tu. Dia mestilah daripada hasil karya adik-adik sendiri. Okey, so macam mana pula nak hantar? Kalau dah siap nak hantar dekat mana? Okey, adik-adik semua kalau dah siap, okey, kaedah penghantaran dia adalah melalui Google Form. Nanti cikgu dengan Cikgu Huda akan bagi dekat grup kelas poster ini sekali dengan link untuk adik-adik semua hantar poster. Okey, so adik-adik semua sangatlah dialu-alukan untuk join sebab hadiah dia insya-Allah kalau menang lumayan. Siapa nak bagikan duit free buat poster nanti insya-Allah berpeluang untuk dapat duit free sahaja kita nak bagi. Okey, so adik-adik semua, jomlah kita ramai-ramai join pertandingan poster digital ini. Okey? Okey, so adik-adik ada soalan tak? Ada soalan tak semua? Soalan tak? Okey, kalau tak ada dah siap isi link ke belum? Cikgu nak ada sesi bergambar dulu sebelum kita tamatkan program hari ini. Okey, ada tak yang belum siap link? Ya, adik-adik semua jangan lupa tau isi link kehadiran. Sebab sebelum ni cikgu buat program ramai yang tak isi kehadiran. Nanti cikgu tak tahu siapa yang join. Nanti awak tak dapat kehadiran untuk kelas PGPK awak nanti. Ya, dan juga program kita ni ada sijilnya. Okey? Okay, so cikgu harap adik-adik semua dah isi Google Form ni. Okay, so now boleh buka kamera untuk kita sesi bergambar. Siapa yang nak buat peace dengan cikgu, yang nak buat mini love dengan cikgu, boleh buka kamera ramai-ramai. Kita ambil gambar sama-sama sebagai kenang-kenangan. Okay? Okay. 1, 2, 3. Okey, tak ada kamera PC ni. Okey, tak apa. Okey. Lagi sekali, sekejap cikgu akan ambil gambar lagi sekali. Mana presenting? Okey, Azwa buka kamera. Good job. Siapa lagi nak buka kamera? Okey, jom ramai-ramai kita buka kamera. Okey. Ready? Senyum. Kejap. Okey, 1, 2, 3. Okey, Hanan bagi please je. Okey. Thank you so much adik-adik yang join program kita hari ni. So cikgu harap dapat manfaat daripada program ni, dapat isi apa yang cikgu nak sampaikan. Okey. So cikgu harap kita dapat berjumpa secara fizikal berdepan-depan di sekolah nanti tau. Okey. So adik-adik stay safe, take care.
Jangan lupa join PDPR lepas ni. Okay? Okay, adik-adik semua, thank you so much. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita jumpa lagi, okay? Okay, bye semua. Bye adik-adik. Adik-adik Bye-bye. boleh relax. Terima kasih cikgu. Sama. Bye. Terima kasih, You're cikgu. welcome Syahmi. Sampai jumpa. Bye.